Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Ustaz Salahuddin kerana memberikan saya peluang untuk membuat perbincangan mengenai topik pengamalan dan penghayatan akhlak mulia dalam kalangan siswa guru. Sebelum memulakan perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya serta pasangan saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Sofia Huda binti Rizalman. Manakala pasangan saya pula ialah Nur Rihadatul Syafia binti Syahrizal. Izinkan saya terangkan apa itu akhlak terlebih dahulu. Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan huruf yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata Aisyah di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Akhlak dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang terbendam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Manakala menurut Ibnu Maskawi, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Selain itu, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Akhlak yang berasal dari perkataan al-khuluq yang bererti tabiat atau tingkah laku. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa sahaja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya, semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya, iaitu tandanya pada anggota manusia sehingga tidak ada suatu perbuatan pun melainkan semuanya mengikut apa yang ada di dalam hati manusia. Tingkah laku atau perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat dan pembawaan dalam hatinya. Umpama, pokok dengan akarnya. Bermakna, tingkah laku atau perbuatan seseorang akan baik apabila baik akhlaknya. Seperti mana pokok, apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akarnya, maka akan rosaklah pokok dan cabangnya. Baiklah, saya ingin bertanyakan terlebih dahulu kepada saudari Syafiah, apakah akhlak Rasulullah SAW yang boleh diaplikasikan dalam diri siswa guru? Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Sofia Huda. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam sesi diskusi kita pada hari ini yang bertajuk Pengamalan dan Penghayatan Akhlak Mulia dalam Kalangan Siswa Guru. Pengamalan akhlak yang mulia amatlah penting bagi seorang guru. Hal ini demikian kerana guru merupakan seorang contoh teladan kepada pelajar dan juga kepada masyarakat. Guru dianggap sebagai permulaan kita. Tanpa guru, kita sudah semestinya tidak pandai membaca dan menulis.
Maka jelaslah bahawa guru berperanan utama dalam membentuk akhlak anak-anak murid. Antara akhlak Rasulullah yang boleh dicontohi oleh siswa guru untuk menjadi seorang guru yang berakhlak mulia ialah dengan mencontohi dan menghayati sifat Rasulullah yang penyabar. Baginda Rasulullah SAW mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi. Walaupun baginda ditimpa pelbagai ujian, tetapi baginda tidak pernah sekalipun mengeluh. Sebaliknya, baginda tetap melalui ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Oleh itu, akhlak penyabar Rasulullah tersebut boleh dijadikan contoh kepada siswa guru untuk sabar semasa mendidik anak murid. Hal ini kerana sabar adalah salah satu ciri-ciri yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik anak-anak murid. Ini kerana seorang guru akan menjumpai pelbagai jenis karina anak-anak murid mereka di sekolah. Apabila sifat sabar tersebut sudah tersemat di dalam diri seorang guru, maka guru tersebut pasti akan merasai nikmat sebenar sabar dan dapat memberkati lagi usaha gigih mereka dalam mendidik anak-anak murid mereka. Dalam zaman yang serba moden dan mencabar ini, kerjaya sebagai guru adalah penuh dengan cabaran sehingga terdapat beberapa isu dan kes di mana segelintir guru tidak dapat mengawal emosi lantas mengambil tindakan dengan menghukum anak didik mereka di luar batas etika. Untuk mengelakkan kejadian ini tidak berlaku, seorang guru hendaklah sentiasa ingat bahawa mendidik murid memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Tanpa sifat yang sabar, guru pasti akan berhadapan dengan masalah. Selain itu, sifat Rasulullah yang boleh dijadikan teladan oleh seorang guru dalam mendidik anak-anak didik ialah sifat penyayang. Sifat penyayang dalam seorang guru adalah sangat penting. Guru boleh menunjukkan kasih sayang mereka dengan mengambil tahu tentang keadaan anak didik mereka, latar belakang mereka, atau mendengar luahan hati mereka kerana guru adalah antara individu yang dekat dengan pelajar selain ibu bapa dan rakan sekelas mereka. Apabila seseorang guru itu menyayangi anak-anak didik mereka, maka suasana pembelajaran dan pengajaran yang terancang akan wujud serta dapat mewujudkan hubungan yang rapat antara murid dengan guru. Sifat penyayang guru juga boleh ditunjukkan melalui pengorbanan masa, tenaga termasuk wang ringgit dalam menunaikan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh keikhlasan. Kasih guru sememangnya seumpama kasih ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Oleh itu, sebagai siswa guru, kita hendaklah melatih diri kita untuk memupuk sifat penyayang seperti Rasulullah SAW dalam diri kita supaya kita dapat membentuk diri sebagai seorang guru yang mempunyai akhlak yang terpuji dan boleh dicontohi oleh masyarakat. Di samping itu juga, akhlak mulia Rasulullah SAW yang lemah lembut boleh juga dihayati oleh para siswa guru dalam mendidik anak murid. Dalam mendidik anak murid, guru hendaklah menggunakan teknik pembelajaran yang lemah lembut dengan menggunakan intonasi yang sesuai dan menyampaikan ilmu dengan tidak menggunakan kekerasan seperti makian dan cacian terhadap murid. Hal ini penting untuk menjaga hubungan antara guru dengan anak murid dan memastikan murid-murid selesa dengan guru mereka. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian saya tadi dapat membawa manfaat kepada para siswa guru di luar sana. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Syafiah atas perbincangan itu tadi. Seterusnya, izinkan saya berkongsi beberapa lagi akhlak Rasulullah SAW yang boleh dicontohi dalam kalangan siswa guru. Dalam mendidik pelajar, seorang guru mestilah mempunyai sikap tegas.
Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak baginda khususnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa bersikap tegas dengan anak baginda dalam apa jua keadaan. Tegas di sini bukan bermaksud kita harus memukul ataupun memarahi pelajar sehingga mengganggu emosi mereka. Tetapi tegas dalam konteks Islam dalam mendidik pelajar adalah menegur mereka ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Sebagai contoh, ketika pelajar melakukan kesalahan, berilah sedikit teguran supaya mereka insaf dan tidak mengulanginya. Itu adalah pengajaran terhadap mereka. Di sini sebagai siswa guru, kita boleh mengikut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bertegas dalam mendidik anak bangsa. Selain itu juga, dalam menjadi seorang pendidik, kita mestilah mempunyai sikap pemaaf. Seperti mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sikap pemaaf dalam mendidik anak-anak. Sikap pemaaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa dan akhlak yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita harus tekankan sifat pemaaf dalam mendidik anak-anak agar mereka juga dapat memaafkan segala salah dan silap serta menjadi insan yang pemaaf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyintai orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Imran ayat 132. Sesungguhnya dalam menjadi seorang guru, pelbagai kerenah pelajar yang harus kita hadap. Oleh itu, sikap sentiasa memaafkan orang lain mestilah diterapkan dalam diri siswa guru. Seterusnya, dalam mendidik juga, kita hendaklah menjadi seorang yang amanah dalam memberikan ilmu. Seperti mana Rasulullah SAW yang mempunyai akhlak amanah dalam diri baginda. Sehingga kan baginda dikenali dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud amanah dan boleh dipercayai. Amanah ialah sifat mulia yang pasti dipunyai oleh setiap orang yang menghadapi perjuangan hidup demi untuk mencapai cita-cita yang diazamkan. Suatu masyarakat itu tidak akan dapat dibina dengan harmoni, melainkan hanya di atas asas yang kukuh dan tetap, antaranya asas amanah. Dengan jelas kita dapat menyaksikan perbezaan antara dua jenis manusia, pertama yang amanah atau al-amin dan kedua yang khianat atau al-khain. Orang yang amanah akan menjadi tepat kepercayaan dan penghormatan orang lain dalam memberikan ilmu kepada pelajar. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, maka dengan penjelasan terakhir dari saudara Huda itu tadi, maka berakhirlah sudah diskusi kita pada hari ini. Diharapkan segala perkongsian dan perbincangan kami sebentar tadi dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada semua. Secara keseluruhannya, banyak lagi sifat-sifat Rasulullah SAW yang boleh kita ambil oleh dan juga boleh diambil oleh para siswa guru di luar sana. Sebagai seorang yang bakal digelar guru, kita mestilah sudah menetapkan niat yang baik untuk menggalas tanggungjawab dan amanah ini serta bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal dilalui sebagai seorang guru. Sebelum kami mengakhiri sesi diskusi kami pada hari ini, kami ingin memohon maaf jika terdapat kesilapan atau terkasar bahasa dalam pertuturan kami. Oleh dengan itu, saya akhiri sesi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.